يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته ورحمته تتم الصالحات. صلوات الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد الأمين إمام المتقين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Kasih Al-Fadil Sayyidi Zulkifli bin Ghazali, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, sidang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya kita diberi peluang dan ruang untuk sama-sama mengimarahkan masjid dan memakmurkan majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung bicara kita dalam kitab Tafsir Al-Munir, juzuk yang ke-29, iaitulah surah Al-Mulk. Pada bulan yang lalu kita telah pun membaca ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Maha tinggi kebaktian dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kerajaan alam semesta. Malah dialah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang mentakdirkan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu makna ayat dalam surah Al-Mulk, ayat 1 dan juga ayat 2. Jadi dalam ayat yang pertama tu tuan-tuan, sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menunjukkan petanda kekuasaan dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya tuan-tuan ialah Allah menyebut dalam ayat yang pertama menunjukkan bahawa maha berkatnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya dan kehebatannya mencipta dan menjadikan tiap-tiap sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta tiap-tiap sesuatu makhluk ini, daripada yang sekecil-kecil makhluk sehinggalah yang sebesar-besar makhluk. Faqaddarahu taqdira, dan Allah menentukan takdir bagi makhluk tersebut. Allah menentukan segala qada dan qadar, segala bentuk dan juga saiz yang sesuai, yang munasabah dengan makhluk tersebut. Maka dalam ayat yang kedua ini tuan-tuan,
Allah sebut, iaitu Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amal baktinya, yang paling baik pekerjaan dan perbuatannya. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Menjelaskan kepada kita tuan-tuan, bahawa ajal maut dan kehidupan sejak daripada azali lagi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut sejak daripada azali tuan-tuan, makna sejak daripada sebelum Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk ini. Belum lagi dijadikan Adam alaihi salam, belum lagi diciptakan Hawa, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada lagi lah makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, itu dikatakan sejak daripada azali. Waktu itu pun Allah dah tentukan segala perjalanan dan percaturan apa yang berlaku di muka bumi ini. Dan kemudian ya tuan-tuan, dialah Allah yang menganugerahkan manusia dengan akal fikiran. Allah bagi kepada manusia ni tuan-tuan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan ada pendengaran kepada manusia. Allah jadikan adanya penglihatan pada manusia. Allah jadikan manusia ni ada fuad, ada hati. Kemudian diberikan pula dengan al-uqul as-sahihah, akal yang sejahtera, yang disebut dengan ulil albab. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk manusia memahami konsep taklif dan melaksanakannya. Untuk manusia ni faham bahawa dia ada satu kewajipan dan keparduan. Ada suatu taklif, ada suatu tanggungjawab yang perlu dia laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita yang dibebani dengan tanggungjawab ni disebut sebagai mukallaf. Sebagai orang yang diwajibkan kepada dia untuk melaksanakan sesuatu keparduan dan kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tuan-tuan, dia dapat menguji amalan mereka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatul imdad, nikmat makan minumnya, nikmat pakaiannya, nikmat tubuh badan yang sihat, apa semua, akal yang sejahtera, al-aqlus salim. Kemudian Allah nak menguji manusia daripada kalangan hamba-hamba dia ni, siapakah daripada kalangan mereka yang paling baik amal baktinya, yang paling baik pekerjaan dan perbuatan mereka, peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka memberikan balasan untuk mengenal siapa yang rela, siapa yang ikhlas, siapa yang lebih baik beramal kerana Allah. Nak menguji manusia tuan-tuan. Di kalangan manusia ni siapa yang betul-betul benar dalam pengakuan dia dan juga pengiktirafan dia terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan iman. Apabila kita sebut kata iman ni tuan-tuan, al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan atau bil jawarih. Yang kata iman ni ialah kita berikrar dengan lidah. Kita ungkapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita memperakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, diabdikan melainkan hanya sahaja kepada Allah SWT. Dan kita memperakui bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Kita ikrar dengan lisan kita tuan-tuan. Kemudian apa yang kita ikrar itu perlu dibenarkan dalam hati kita, dalam lubuk dhamir kita. Daripada lisan, daripada lidah turun mai ke hati. Apa yang kita sebut tu kena dibenarkan. Maka nak dibenarkan itu melalui proses ujian. Proses tapisan tuan-tuan.
yang Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka, mengira bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya mengungkapkan kata-kata amanna, ya Allah, kami beriman denganmu ya Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Belum lagi mereka melalui pelbagai mihnah, pelbagai dugaan daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu. Maka terbukti di hadapan Allah orang yang benar dalam pengakuannya dan juga orang yang dusta dalam pengakuannya. Itu nak uji manusia, tuan-tuan. Siapa yang benar, siapa yang dusta. Siapa yang betul-betul beriman dengan Allah SWT. Siapa yang olok-olok, yang istihza, yang main-main dalam soal imannya kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan awil bil jawarih, maksudnya dibuktikan lagi dengan perbuatannya, dengan amalannya melalui anggota tubuh badannya, tuan-tuan. Kemudian Allah akan memberikan balasan untuk mengenal siapa yang lebih rela, yang lebih ikhlas, yang lebih baik beramal kepada Allah SWT. Dan Allah Maha kuat, Maha gagah, lagi Maha perkasa. Tak ada siapa pun yang boleh menandingi kehebatan dan keagungan Allah SWT, dan tiada siapa pun yang boleh melemahkan dan boleh menggagalkan segala apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan bersedia mengampun dosa siapa yang bertaubat dan kembali kepadanya. Selepas mana mereka derhaka kepada Allah dan melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Maksudnya apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan, maksudnya Allah bagi kemenangan kepada baginda Nabi SAW dalam Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan kemudian kamu melihat bagaimana manusia berduyun-duyun, ramai-ramai memeluk Islam. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ramai yang terima Islam, ramai yang peluk Islam, ramai yang yakin dengan Islam. Terima Islam dengan sebetul-betulnya. Fasabbih, kata Allah. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Bihamdi rabbik, bertahmidlah kamu kepada Allah. Wastaghfir, dan minta ampun dengan Allah. 3 perkara ni, tuan-tuan. Yang dalam hadis Nabi sebut, ada 2 kalimah yang ringan pada sebutan lidah. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimah yang ringan pada sebutan lidah, namun berat timbangannya pada mizan. Mizan timbangan ni maksudnya apa? Timbangan neraca akhirat tu, pahala dia besar, tuan-tuan, 2 kalimah ni. Dan kemudian dikasihi, Allah kasih kepada orang yang menyebut 2 kalimah ni. Apa kalimah tu, tuan-tuan? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian hanya layak untukmu ya Allah. Maha suci Allah dan segala puji-pujian untukmu ya Allah. Yang kedua, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maknanya Allah suruh buat apa, tuan-tuan tu? Nabi suruh kita ni
bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ni pula, dalam ayat surah An-Nas ni Allah sebut wastaghfir. Naklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh kita tambah lagi tuan-tuan. Setelah mana kita tasbih, kemudian kita tahmid, seperti mana yang disebut dalam hadis tadi ni, subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil azim, kita tambah dengan wa bihamdihi astaghfirullah ataupun wa astaghfirullah. Begitu tuan-tuan. Maknanya lengkaplah tiga perkara tu. Kan? Ada di situ tasbih, ada tahmid dan ada istighfar. Begitu. Baik tuan-tuan. Jadi kamu minta ampun dengan Allah. Innahu kana tawwaba. Allah sedia untuk menerima taubat kamu yang keluar daripada hati yang penuh dengan keikhlasan dan kejujuran, hasil daripada keinsafan kamu, kesedaran kamu dah melakukan kesilapan, kealpaan, kamu terjebak dengan dosa dan noda, kamu terperangkap dengan pujukan syaitan, maka kamu insaf, kamu sedar. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ila zambi abada. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami rasa menyesal dengan dosa-dosa kesalahan yang telah pun kami lakukan. Dan kami berjanji, ya Allah, kami berazam tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang betul, taubat yang benar. Maka Allah yang sifatnya At-Tawwab, Maha penerima taubat, akan mengampunkan dosa-dosa kamu, akan memaafkan kesalahan kamu. Allah yang Maha, walaupun Allah Maha perkasa, lagi Maha gagah, namun Dia tetap mengampun dan mengasihani. Allah dengan sifatnya yang apa? Wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala sifatnya yang Maha perkasa, lagi Maha pengampun. Allah sedia untuk mengampun dosa-dosa manusia. Dia memaafkan dan melepaskan dan membebaskan orang yang terlanjur melakukan kesalahan. Tuan-tuan, jadi pengertian ini dinyatakan dalam firman Allah yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Nabbi ibadi ila inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Maksudnya maklumkanlah kepada para hamba-Ku bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maklumkan bahawa azabku ialah azab yang amat pedih. Maknanya Allah SWT menjelaskan dalam ayat ni bahawa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih Sayang. Dan juga Allah menjelaskan bahawa azabnya juga teramat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, kamu menghargai nikmat-nikmat apa yang Allah bagi kepada kamu, nescaya Allah akan tambahkan lagi segala nikmat-nikmat tersebut. Dan jika sianya kamu kufur, kamu menyalahgunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, sesungguhnya kata Allah, azabku terlalu pedih. Gitu tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian ayat yang kedua tu tuan-tuan, Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ayat ni menunjukkan bahawa kematian adalah suatu yang diwujudkan kerana ia adalah makhluk yang dijadikan. Mati itu suatu yang Allah tetapkan, suatu yang Allah tentukan, tuan-tuan. Jadi mati ni apa? Maksud mati ialah berakhirnya pertautan dan hubungan roh dengan jasad. Makna berlakunya waktu kematian itu berpisahnya roh daripada jasad.
Lah ni kita ada hidup ni, ada roh, ada jasad. Mai waktu kita mati, roh kita keluar daripada jasad kita. Tinggal jasad saja. Sebab tu apabila dah tak ada roh, maka dia tak bergerak dah. Dia tak berfungsi dah tuan-tuan. Tubuh badan kita dan jasad anggota kita. Jadi pemisahan di antara roh dan jasad. Manakala hidup pula ialah pertautan hubungan di antara roh dan jasad. Ya. Itulah maksud dia. Maksudnya orang yang hidup ada roh, ada jasad. Orang yang mati tak ada roh, ada jasad sahaja. Begitu tuan-tuan. Jadi menghidupkan berarti menyerapkan roh di dalam spesies yang hidup. Nak menghidupkan ni Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrah dan iradahnya. Nak hidupkan makhluk ni, Allah masukkan roh dalam apa? Dalam jasad dia. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Surah As-Sajdah. Wa nafakha fihi Allah tiupkan masuk ke dalam tubuh badan manusia, jasad manusia ini, roh. Barulah manusia tadi hidup. Contohnya apa tuan-tuan? Manusia mereka dicipta untuk diuji. Sebab itu disebut al-hayatu huwal jihad. Ia jihad. Maksudnya kehidupan ni adalah perjuangan. Perjuangan maka dia kena menghadapi onak ranjau dan masyaqqah serta kesusahan dan kepayahan. Itu ujian. Jadi tujuan utama manusia diuji untuk nak menonjolkan kelengkapan insan golongan mukmin ataupun mereka yang melakukan kebaikan. Ni nak uji manusia. Yang bercirikan mukmin tuan-tuan. Orang mukmin ini orang yang lulus ujian setelah mana dia diuji. Itu yang kata mukmin tadi ni. Yang kata mukminin tu. Wa basyiril mukminin. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat tu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang dalam jiwanya ada iman, yang sedang melalui proses untuk menunjukkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah SWT. Hal adullukum, adakah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, kata Allah. Tijarah, suatu perdagangan, suatu transaksi tuan-tuan, satu urus niaga. Tunjikum min azabin alim. Yang daripada urus niaga, perniagaan ini membebaskan kamu daripada azab api neraka, azab yang pedih. Maka Allah sebut tu'minuna billah. Yang pertama, kamu kena beriman dengan Allah SWT. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Wa rasulih, dan dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang Rasul sampaikan, kamu yakini, kamu imani dengan sebenar-benarnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad, berjuang pada jalan Allah SWT dengan harta benda kamu dan juga dengan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian kata Allah, lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, jika kamu ada ilmu pengetahuan bahawa dengan berjihad, dengan apa,
dengan beriman kepada Allah, beriman dengan Rasul, kamu berjihad, berjuang, bermati-matian fi sabilillah, itu dengan harta benda kamu, dengan diri kamu, itu lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu ambil peluang sewaktu mana kamu hidup atas dunia ini dengan melaksanakan perkara-perkara yang sedemikian. Apa yang kamu dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu dalam syurga yang berlarian anak-anak sungai. Dan kedudukan wa masakin tayyibatan fi jannati an. Allah letakkan kedudukan kamu dalam syurga adnin. Makna 3 keistimewaan, kelebihan yang Allah bagi kepada kamu, orang-orang yang beriman. Ujung ayat tu Allah sebut apa? Wa basyiril mu'minin. Berilah khabar gembira kepada orang yang betul-betul beriman, tuan-tuan. Makna mukminin, orang yang dah melalui, orang yang dah lulus cemerlang ujian dan dugaan mereka di dalam menghadapi segala mihnah, tribulasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah cemerlang, tuan-tuan. Apabila cemerlang, itulah ganjaran baik yang Allah berikan kepada mereka. Jadi menjelaskan kepada kita, tuan-tuan, tujuan manusia yang tadi yang kita sebut dah. Jadi Ibnu Abu Hatim meriwayatkan daripada Qatadah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua tu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Ibnu Abu Hatim, riwayat daripada Qatadah, dia kata apa, tuan-tuan? Nabi sebut, innallaha adzala bani adam bil maut wa ja'ala ad-dunya dara hayat thumma darul maut wa ja'ala al-akhirata darul jazaa thumma darul baqa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamatkan rasa bongkok ni. Maknanya Allah menghentikan kesombongan manusia, ketakburan manusia ni, tuan-tuan, anak Adam ni, dengan kematian. Gitu. Maksudnya apa? Mati, habis. Habislah dunia ni, tuan-tuan. Dia kaya ke, dia hebat ke, dengan berpangkat, berjawatan, dia ada pelbagai bentuk kekuasaan di segi fizikalnya, di segi harta bendanya, di segi pengaruhnya. Ada macam-macam, tuan-tuan. Tapi Allah hentikan, Allah tamatkan segala apa yang dia miliki itu dengan Allah datangkan kematian. Apabila mati, habis. Dunia ni habislah, tuan-tuan. Zahabat angkat dunia wa zinataha. Yang kita dengar orang baca talqin tu kan, tuan-tuan, ya Abdullah ibni amatillah, yarhamkumullah. Dan wahai hamba Allah, anak kepada 2 hamba Allah, semoga Allah merahmati kamu. Zahabat angkat dunia, sesungguhnya telah berlalu daripada kamu dunia. Wazinataha, dan segala keseronokan dunia. Perhiasan dunia ni habislah. Wa antal an fi barzakhin min barazikhil akhirah. Dan kamu sekarang ni berada di alam barzakh. Barzakh ni maksud dia apa? Pemisahan, tuan-tuan. Alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Itu yang kata barzakh. Min barazikhil akhirah. Banyak lagi tu. Session ataupun perhentian-perhentian yang akan kamu tempuhi di alam akhirat. Session pertama ataupun perhentian pertama ialah alam kubur. Yang Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ni dia perhentian yang pertama daripada banyak lagi perhentian akhirat. Plazatul lah, plazatul. Tul pertama, tuan-tuan. Turun mai kubur tu, itu plazatul pertama. Bangkit daripada alam kubur, yaumul ba'si nanti. Ada mizan lagi, ada apa lagi? Sirat. Tu banyak lagi lah, tuan-tuan.
yang akan ditempuh. Jadi hak pertama sekali itu ialah apa? Alam kubur. Maka siapa-siapa yang lulus, kata Nabi, mafhum hadis, dalam alam kubur, fama ba'dahu aisar. Dia lulus cemerlang di alam kubur tu tuan-tuan, maka selepas daripada tu akan jadi mudahlah bagi dia perjalanan alam akhirat dah. Lulus alam kubur tu, persoalan mungkar nakir apa semua tu lulus. Maka hak lepas daripada tu dia jadi mudahlah. Tapi siapa yang gagal tuan-tuan dalam persoalan alam kubur ini, fama ba'dahu asyad, lepas itu dia akan menghadapi banyak kesukaran. Begitu tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah tamatkan kesombongan manusia ni dengan kematian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ni melainkan keseronokan yang menipu daya kamu. Kamu duk ligan dunia, akhirnya kamu tinggal dunia. Kan? Kamu kejar sesuatu yang kamu nak kena tinggal. Rugi tak tuan-tuan? Rugi. Duk ligan-ligan, dah mati, habis. Masuk kubur. Tak bawa dah apa yang dia duk ligan lama ni. Duk ligan harta benda, duk ligan apa? Kekayaan. Tapi kekayaan tu bila dia mati, semua jadi saka habis belakang. Dia tak bawa duit ringgit. Dia tak bawa apa? Rumah dia, kereta dia, ataupun apa? Harta benda dia, tanah bendang dia, ladang dia, kelapa sawit ke apa ke, dusun rian ke. Tak bawa tuan-tuan. Dia tak bawa, yang dia bawa amalan dia. Kerja buat dia selama dia hidup di dunia ni, hak tu dia bawa dia kata. Nabi sebut dalam hadis tentang yutba'ul mayit salasa. Diikuti jenazah tu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut jenazah ni 3, ahli keluarga dia, harta benda dia, dan juga amalan dia. Fayarji'u usnan wa yabqa wahid. 2 akan balik, 1 yang duduk dengan dia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan balik, ahli keluarga dia balik, harta benda dia balik, dan kemudian yang duduk dengan dia ialah amalan dia. Amal apa yang dia buat tu dia bawa ke akhirat tuan-tuan. Maka Allah menjadikan dunia persada kehidupan, dan kemudian Allah menjadikannya sebagai tempat kematian. Begitu tuan-tuan. Dunia ni tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Itu baru betul ya tuan-tuan. Orang yang kadang dia duk jadikan dunia ni tempat tinggal dia, akhirat tempat meninggal, silap. Dunia ni tempat meninggal, kita ni nak kena tinggal dunia. Akhirat tu yang kita nak duduk lama di sana tu, abadan abada, selama kekal kita akhirat tuan-tuan. Dunia ni sementara. Sebab tu dunia ni tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Jadi kita kena laksanakan segala amalan sebelum ajal kita. Itu baru betul. Kan? Jadi dalam hadis ni Nabi sebut apa? Allah menjadikannya sebagai tempat kematian. Tuan-tuan. Allah menjadikan akhirat pula sebagai tempat pembalasan. Dan kemudian sebagai tempat hidup yang berkekalan. Nabi sebutlah dalam hadis ni. Dunia sementara itu tempat kamu meninggal. Kamu hiduplah dalam tempoh yang Allah tentukan. Ila ajalim musamma, pada tempoh yang tertentu. Ikutlah umur berapa, lama mana. Tapi sampai masa kamu mati, tinggal dunia ni. Masuk di akhirat, di akhiratlah kamu akan hidup yang selama-lamanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-A'la kan? Sabbihisma rabbikal ladzi a'la alladzi khalaqa fasawwa. Apa jadi pada manusia? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Malah manusia ni dia lebih terkesan dengan hidup dunia. Adalah di kalangan manusia tu dia duduk pulun dunia siang malam pagi petang.
Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik kepada dia dan lebih kekal abadi. Begitulah tuan-tuan. Baik, jadi akhirat itu tempat yang kekal abadi. Jadi kita nak kena beri keutamaan dan juga prioriti kepada kehidupan akhirat. Jangan berlebih-lebihan dengan hal-hal keduniaan sehingga kita mengabaikan hal yang bersangkut paut dengan keakhiratan kita. Sebab apa? Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Itu ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sebut apa? Fa innal yaum, hari ini waktu kita hidup di dunia ni tuan-tuan, amalun wala hisab. Buatlah amal. Buatlah pekerjaan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba nak buat baik, buat kebajikan, buat. Ada peluang, ada ruang, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasal ini peluang yang Allah bagi kita. Waktu hidup dunia, wala hisab, tidak ada lagi penghisaban, perkiraan. Wa ghadan, besok waktu kamu masuk di alam akhirat, waktu itu hisabun wala amal. Yang ada penghisaban, kamu sudah tidak boleh untuk nak melakukan apa-apa amalan lagi. Tak ada dah. Expired date maknanya dah apa? Tamat tempoh dah. Amalan kamu dah tamat tempoh. Di akhirat kamu dah tak boleh buat apa lagi. Kamu akan dikira, dihitung, dibalas dan diganjarkan dengan apa yang telah kamu lakukan sewaktu kamu hidup di dunia dulu. Begitulah. Tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian perkataan al-maut, tuan-tuan. Dalam ayat ni Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah sebut mati dulu. Kemudian baru Allah sebut al-hayata. Perkataan al-maut disebutkan terlebih dahulu daripada perkataan al-hayat, kehidupan. Dalam ayat berkenaan kerana apa? Mengingati mati lebih mendorong seseorang untuk beramal. Allah sebut kematian dulu, kemudian baru kehidupan. Nak abang apa? Nak abang supaya manusia ni lebih gemar untuk apa? Untuk ingat mati. Zikrul maut. Untuk dia sentiasa apa? Berwaspada dengan segala onak ranjau kehidupan ni yang akhirnya membawa kepada penghujung kehidupan dia dengan kematian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bukan tahu bila masa kita mati. Tarikh lahir kita tahu. Tapi tarikh mati kita tak tahu. Tuan. Sijil kita semua kita dapat. Kita duduk mengaji selama ni. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Ada sijil kita, ada ijazah kita, ada diploma kita, apa semua kan. Kita ada surat apa? Surat mana orang panggil kan? Sijil lahir. Ada kad kenalan kita, ada apa lagi? Pasport antarabangsa kita, apa semua ada. Semua tulis nama kita. Geran tanah pun nama kita. Geran motor nama kita, geran kereta nama kita, sijil nikah pun nama kita, nama bini kita. Semua ada itu. Kita boleh tengok semua sijil, semua apa yang tercatat nama kita. Tapi ada satu sijil yang kita tak boleh tengok. Iaitu nama dia sijil mati, tuan-tuan. Sijil mati yang tercatat nama kita lah. Kalau sijil mati orang lain memang kita boleh tengok. Sijil mati mak kita, sijil mati pak kita memang kita tahu tengok. Tapi sijil mati kita tak boleh tengok. Sebab sijil itu akan dikeluarkan setelah mana kita mati. Lah ni kalau kita pergi minta ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, bukan Jabatan Pendidikan Negeri. Jabatan Pendaftaran Negara tu. Minta tadi saya nak minta sijil mati saya, boleh tak? Ada yang nak bagi? Mana boleh bagi, tuan-tuan, kita hidup lagi. Dia tak nak ambil apa hang hidup lagi. Saya nak tengok. Nak tengok boleh lah, tapi tak ada tulis nama hang. Boleh tak, tuan-tuan? Tengok sijil mati itu boleh, tapi tak tulis nama kita. Saya tak tahu tarikh bila mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang itu tidak diberitahu kepada dia apa yang akan dia lakukan pada besoknya, dan setiap orang itu juga dia tidak tahu di mana pusaranya, di mana tanah perkuburannya. Bi ayyi ardin tamut, bumi mana
tanah negeri mana, tempat mana yang menjadi pusara dia, yang menjadi tanah kubur bagi dia. Dia tak tahu, tuan-tuan. Kan? Sebab tu Allah sebut al-maut dulu supaya manusia lebih mengingati mati dan mendorong seseorang itu untuk nak melakukan kebaikan dan kebajikan, untuk nak buat apa. Yang kedua, pandangan yang kedua mengatakan limadza tuqaddimul maut 'anil hayah. Kenapa didahulukan kehidupan ataupun kematian daripada kehidupan? Jawapannya li'annal mauta aqdamu minal hayah. Karena mati ni, tuan-tuan, dia mai dulu daripada hidup. Asal kita tak ada. Tuan-tuan, Allah bagi dengan nikmatul ijad, nikmat pewujudan manusia. Maka adalah kita atas dunia ni. Mana daripada tak ada, kemudian Allah jadikan kita ada, dan kemudian nanti kita mati, tak ada pula kita. Daripada dunia, kita masuk pula pergi ke akhirat. Sebab tu dikatakan kerana mati tu dia mai dulu daripada hidup. Itu apa yang dapat kita perkongsikan pada malam ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuk pula pada ayat yang ketiga, firman Allah SWT, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Jadi sekadar itu apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatannya kepada kita sekalian. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim wa'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.